Tamadun Islam bermula pada kurun ke-7 Masihi di semenanjung tanah Arab, iaitu sejak kerajaan di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Tampuk pimpinan seterusnya diambil alih oleh para sahabat serta penguasa-penguasa Islam yang hebat seperti tokoh-tokoh di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah serta Turki Utsmaniyah. Ia seterusnya berkembang dengan meluas dari barat ke Asia Timur. Etika Islam adalah dikaitkan dengan istilah al-khalaq atau jamak daripada khuluq di dalam bahasa Arab. Daripada sudut bahasa, ia bermaksud sikap, tabiat, budi pekerti, perangai dan tingkah laku. Dari sudut istilahnya pula, ia dapat dimaksudkan sebagai tingkah laku semula jadi atau kebiasaan individu yang dipancarkan hasil daripada keadaan jiwa seseorang individu tersebut serta tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Terus kepada sumber etika dalam Islam, seperti yang kita tahu, Islam mempunyai dua sumber utama ataupun teras seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi panduan hidup bagi umat Islam, manakala Sunnah pula merupakan cara ataupun perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW yang mendorong umat Islam mendapat ganjaran pahala sekiranya dilakukan dalam kehidupan manusia tersebut. Di dalam sumber etika dalam Islam, prinsip tauhid menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pencipta semesta alam dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang wajib disembah oleh semua makhluk. Ketaatan dan ketakwaan yang kental terhadap Allah merupakan satu isbat yang efektif dalam melahirkan masyarakat Islam yang beretika. Oleh itu, insentif seperti limpahan rezeki, ganjaran syurga dan pahala agar menggalakkan masyarakat Islam melakukan amalan mulia, manakala penalti seperti pengakhiran yang buruk di neraka dapat mengelakkan kekacauan hidup di dunia. Kita lihat prinsip-prinsip yang menjadi pegangan pada tamadun Islam. Yang pertama, etika mestilah selari dengan fitrah manusia, di mana sifat semula jadi manusia adalah sangat baik sejak dilahirkan. Yang kedua, etika mestilah selari dengan ad-din, agama, di mana orang berakhlak mulia berjaya mempamerkan iman dan agamanya. Yang ketiga, etika mestilah membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia. Kita lihat yang pertama, sikap positif, dan yang kedua, sikap negatif. Yang keempat, etika mestilah menyantuni hubungan manusia secara personal dan interpersonal, di mana personal adalah proses penyucian diri dan interpersonal adalah sikap untuk menjalinkan hubungan yang baik. Amanah adalah nilai etika dalam Islam yang pertama. Dan dari segi bahasa, amanah bermaksud aman, damai, tenteram, selamat dan harmoni. Secara istilahnya, amanah bermaksud menyerahkan tanggungjawab kepada seseorang yang berhak menerima dan dipercayai agar melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan jayanya tanpa mengabaikannya. Amanah juga mempunyai 4 cabang, iaitu amanah terhadap Allah, amanah terhadap Rasulullah, amanah terhadap diri sendiri serta amanah terhadap orang lain. Yang dimaksudkan dengan amanah terhadap Allah ialah sebagai seorang hamba kita perlu taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan sebagai seorang khalifah kita perlulah memelihara, memakmurkan serta membangunkan bumi agar lebih sejahtera. Yang kedua adalah amanah terhadap Rasulullah, dengan cara memelihara, menghargai, mencontohi serta mengamalkan segala sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri yang dibahagikan kepada dua, iaitu lahiriah dan rohaniah. Lahiriah ni adalah kita perlulah menjaga kesihatan, kebersihan dan memberi hak pada anggota-anggota panca indera. Rohaniah pula adalah kita sebagai manusia perlulah menjaga anggota panca indera dan digunakan untuk beribadat dan bukannya untuk perbuatan sia-sia dan dilarang. Dan yang keempat, amanah terhadap orang lain, iaitu setiap manusia itu mestilah menjalankan amanahnya terhadap masyarakat, sama ada dari sudut perkhidmatan, saling tolong-menolong, bekerjasama, bersikap ihsan, bercakap benar serta mengeluarkan zakat dan bersedekah. Tolong-menolong adalah nilai etika dalam Islam yang kedua.
Sebagai orang Islam berkewajipan menolong sesama manusia di dalam 3 kategori, iaitu menolong para kerabat iaitu keluarga, menolong jiran sesama Islam serta menolong jiran bukan Islam. Seperti sikap orang Ansar yang menolong orang Muhajirin. Kaum Ansar yang tinggal menetap di Madinah menerima kedatangan kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah dengan hati yang terbuka serta bersedia menolong mereka dari sudut kewangan serta tenaga fizikal dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran. Pemurah adalah nilai etika dalam Islam yang ketiga. Bersikap pemurah dapatlah diartikan dengan amalan membelanjakan hartanya di dalam hal-hal yang dituntut oleh syarak. Ia terlebih daripada pengorbanan, iaitu pengorbanan dari sudut membelanjakan serta mewakafkan harta dan mendermakan di jalan Allah SWT dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran yang memberi kesan kepada seseorang, iaitu membersihkan hati sang pemberi harta daripada segala sifat riak, sombong dan bongkak di atas pemilikan hartanya. Seterusnya, menanam sikap saling sayang menyayangi serta perhatian terhadap sesama Islam. Selain itu, status ekonomi masyarakat akan maju dan membasmi kemiskinan dan kadar jenayah. Sabar adalah nilai etika dalam Islam yang keempat ataupun terakhir, iaitu dari sudut bahasa sabar dapat diartikan sebagai menahan diri. Secara istilahnya, ia merujuk kepada menahan atau menanggung diri daripada melakukan perkara-perkara yang buruk yang didorong oleh nafsu kepada perkara-perkara yang disukai dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini dianggap sebagai pentas di mana manusia diuji dengan pelbagai rintangan dan pancaroba hidup, sama ada dari sudut kewangan, kesihatan dan sebagainya. Jiwa perlu dididik supaya menjadi kuat dan kental dalam menghadapi segala ujian Allah SWT di dunia ini. Tamadun Melayu adalah suatu tamadun kepulauan archipelagic civilization yang tertua. Ia berkembang dalam gugusan Kepulauan Melayu yang terletak di Pelangkahan Khatulistiwa serta berpangkal daripada semenanjung tanah Melayu yang meluncur daripada tanah besar benua Asia. Secara zahir, alam Melayu adalah gugusan pulau-pulau serta semenanjung tanah Melayu yang didiami oleh rumpun bangsa Melayu sejak zaman berzaman. Kepulauan ini serta lautan dan selat antaranya juga dikenali sebagai Nusantara, yakni Nusa antara lautan. Inilah juga tanah air bagi rumpun bangsa Melayu yang berkongsi satu bakal keturunan, persamaan adat resam, satu bahasa dan budaya yang dipegang bersama. Peradaban yang tua inilah yang menjadi teras dan tunggak kepada negara-negara moden di alam Melayu yang ada pada sekarang. Di sinilah berkembangnya satu rumpun bangsa Melayu, satu keturunan baka atau DNA, satu bahasa dan satu ragam budaya. Dengan landasan hidup sedemikian, mereka melahirkan suatu peradaban kepulauan yang tersendiri dalam susila peradaban Melayu yang lahir daripada pengalaman dan citra semesta kemanusiaan yang asli. Sistem kepercayaan sebenarnya mempengaruhi adat Melayu kerana hal ini menjadi teras kepada penginstitusian adat bagi masyarakat Melayu. Sebelum penyebaran Islam di alam Melayu, masyarakat Melayu berpegang kepada kepercayaan animisme serta Hindu-Buddha. Animisme adalah satu kepercayaan yang mana meyakini bahawa setiap benda mempunyai roh, memiliki kepribadian tersendiri serta mempunyai kuasa dalam menentukan nasib seseorang individu. Kepercayaan Hindu-Buddha pula berteraskan kepada keyakinan dengan kewujudan dewa-dewa yang berkuasa ke atas kehidupan manusia. Kepercayaan ini kuat mempengaruhi masyarakat Melayu pada zaman dahulu, terutamanya di kalangan golongan istana. Hal ini kerana raja-raja dipandang mulia kerana mereka dikatakan sebagai jelmaan dewa-dewa. Mereka berkepercayaan bahawa kedudukan raja-raja adalah yang paling tinggi kerana statusnya tidak dianggap setaraf seperti manusia biasa tetapi berstatus dewa. Kedatangan Islam telah mencetuskan revolusi dalam mengubah pandangan masyarakat Melayu tentang keyakinan mereka terhadap kewujudan roh-roh, semangat serta dewa-dewa. Bahkan,
Ianya sekaligus mengubah perspektif sosial masyarakat Melayu daripada mempercayai bahawa raja itu adalah jelmaan dewa-dewa kepada khalifah di muka bumi. Sebagai orang Islam, masyarakat Melayu berpegang kepada konsep tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyamakan Dia dengan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu-satunya Tuhan pencipta dan selayaknya disembah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula sebagai nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan ajaran Islam dan satu-satunya agama yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber atau teras dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Melayu. Etika dan adat. Adat dari segi bahasa bermaksud kebiasaan ataupun suatu yang tidak bersifat kebendaan. Dari sudut istilahnya pula, ia dapat dimaksudkan sebagai satu sistem atau panduan tingkah laku yang diterima dan diguna pakai secara turun-temurun dan diperakui oleh masyarakat akan amalannya sehingga dianggap sebagai satu tradisi yang perlu dilestarikan. Sedap sungguh si sayur terung sedap dimasak oleh Cik Imah. Di depan saya ramai orang berbaju kurung. Siapa agaknya wakil Tuan Rumah? Untung belajar silat di Pulau Pangkil. Orang sekampung diajak mufakat, kita berdua sebagai wakil. Jadi datang kenari susah nak tanya, ranting saja awak lenturkan. Datang kembali kalau penuh hajat, cepat-cepat sampaikan. Hari dah. Dari Pinang ke Tembilahan nak membeli buah berangan. Dari tadi duduk berjauhan macam tak nak bersalam tangan. Pali, kena hadat nak disampaikan, hadat nak disanjungkan. Sebelum hajat saya sampaikan, di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Etika dan adab. Dari sudut bahasa, ia dimaksudkan sebagai budi bahasa yang halus dan juga tingkah laku dan tutur kata yang sopan. Dari sudut istilahnya, ia dimaksudkan sebagai tindakan atau perbuatan yang dipraktikkan secara wajar, tepat dan sesuai hasil daripada jasad, hati serta akal manusia yang terdisiplin.